Hai semua, selamat datang ke podcast hari ini, di mana kita akan membincangkan topik yang semakin mendapat perhatian, iaitu kesan media sosial terhadap kesihatan mental dan fizikal remaja. Dengan saya hari ini adalah Hanim, seorang pakar yang telah membuat kajian mendalam tentang media sosial, dan Hanisa, seorang psikologis yang akan memberi pandangan dari segi kesihatan mental. Mari kita mulakan dengan Hanim. Bolehkah awak kongsikan beberapa penemuan penting dari kajian yang telah awak lakukan? Okey, baiklah. Terima kasih Fauzana. Sama-sama. Berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, penggunaan media sosial yang berlebihan mempunyai kesan langsung terhadap kesihatan mental dan fizikal remaja. Penggunaan yang terlalu lama dan tanpa kawalan boleh menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan juga rasa kesepian. Selain itu, ia juga dikaitkan dengan masalah fizikal seperti obesiti dan gangguan tidur. Hal ini menunjukkan bahawa media sosial bukan sahaja memberi kesan positif, tetapi juga risiko jika tidak dikawal dengan baik. Wah, sangat menarik. Jadi, dari sudut kesihatan mental, apa sebenarnya yang menyebabkan media sosial memberi kesan negatif kepada remaja? Salah satu faktor utama ialah perbandingan sosial. Remaja sering terdedah kepada kehidupan orang lain yang nampak sempurna di media sosial, dan ini akan menimbulkan rasa tidak cukup baik dalam diri mereka. Jadi, kajian menunjukkan bahawa apabila remaja melihat kehidupan yang lebih mewah atau gembira di media sosial, mereka mula merasa rendah diri, dan ini akan membawa kepada masalah seperti depresi dan kecemasan. Fenomena ini dikenali sebagai perbandingan ke atas, di mana mereka membandingkan diri sendiri dengan individu yang mereka anggap lebih berjaya dan bahagia. Betul tu Hanim. Dari sudut psikologi, media sosial boleh memupuk satu standard yang tidak realistik. Remaja yang terlalu bergantung kepada melalui jumlah likes atau komen sering mengalami rasa cemas jika mereka tidak mendapat perhatian yang diinginkan. Ini boleh mengakibatkan tekanan mental yang serius dan memberi kesan negatif pada perkembangan emosi mereka. Baiklah, kita sudah dengar tentang kesan mental. Bagaimana pula dengan kesan fizikal? Ada kajian yang menunjukkan bahawa penggunaan media sosial turut mempengaruhi kesihatan fizikal remaja. Hanim, bolehkah awak jelaskan dengan lebih lanjut? Sudah tentu. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan remaja kurang bergerak. Jadi perkara ini menyumbang kepada masalah seperti obesiti. Remaja yang menghabiskan masa berjam-jam di hadapan skrin sering kurang melakukan aktiviti fizikal yang mengakibatkan penambahan berat badan. Selain itu, kebiasaan menunda tidur juga kerana mereka sedang asyik bersosial di media juga akan menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Kualiti tidur yang buruk ini kemudian memberi kesan negatif kepada fungsi kognitif dan juga kesihatan keseluruhan. Saya setuju. Dari pengalaman saya, remaja yang kurang tidur atau tidur pada waktu yang tidak tetap sering melaporkan masalah konsentrasi dan keletihan yang berlebihan. Ini menjejaskan prestasi mereka di sekolah dan juga dalam kehidupan seharian. Selain itu, gaya tidak aktif juga membawa kepada masalah kesihatan jangka panjang seperti diabetes dan penyakit jantung. Saya sangat tertarik dengan apa yang disebutkan tadi tentang gangguan tidur. Ramai remaja sekarang meluangkan masa sehingga lewat malam di media sosial. Apa pandangan awak, Hanisa, tentang bagaimana gangguan pola tidur ini mempengaruhi produktiviti remaja di zaman sekarang? Okey,
gangguan tidur adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh remaja yang terlalu lama menghabiskan masa di media sosial. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang kerap menunda waktu tidur kerana bermain media sosial mempunyai tahap produktiviti yang lebih rendah pada siang hari. Mereka juga lebih cenderung untuk mengalami keletihan berlebihan, kesukaran fokus dan prestasi akademik yang merosot. Ini disebabkan oleh kurangnya masa tidur yang berkualiti, yang sangat penting untuk perkembangan otak dan kesihatan secara keseluruhan untuk remaja. Ya, betul. Setuju sangat Hanisah. Tambahan pula, media sosial ni juga menyebabkan kecanduan perhatian. Di mana remaja sentiasa mencari rangsangan atau hiburan dari media sosial walaupun pada waktu tidur. Ini akhirnya akan mengganggu pola tidur mereka kerana fikiran mereka sentiasa aktif dan suka untuk tenang sebelum tidur. Baiklah, jadi selain gangguan tidur, ada satu lagi konsep yang semakin popular, iaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Bagaimana FOMO ini berkaitan dengan tekanan rakan sebaya di media sosial, terutamanya dalam kalangan remaja? FOMO adalah fenomena yang di mana seorang merasa takut ketinggalan dalam aktiviti atau peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka. Remaja yang sangat terdedah kepada FOMO kerana mereka sentiasa melihat kehidupan rakan-rakan mereka yang nampak lebih menarik atau menyeronokkan di media sosial. Ini mencetuskan tekanan untuk selalu terlibat dalam aktiviti sosial dan rasa bimbang jika mereka terlepas sesuatu. Tekanan rakan sebaya ini boleh menyebabkan mereka membuat keputusan yang tidak bijak, seperti menyertai aktiviti yang tidak sesuai atau meluangkan masa yang tidak wajar di media sosial. Ya, saya juga melihat FOMO ini membawa kepada fenomena di mana remaja terlalu fokus untuk menjaga imej diri di media sosial. Mereka sentiasa merasa perlu untuk mempamerkan kehidupan yang menarik supaya mereka tidak ketinggalan. Ini bukan sahaja membebankan mental, tetapi juga meletakkan tekanan yang tidak perlu pada diri mereka untuk mencapai kesempurnaan yang sebenarnya tidak realistik. Jadi, seperti mana yang kita ketahui, kita telah membincangkan pelbagai aspek tentang kesan media sosial terhadap kesihatan mental dan fizikal remaja. Jelaslah di sini bahawa media sosial membawa banyak cabaran, terutamanya dari segi tekanan mental, gaya hidup tidak aktif dan gangguan tidur. Namun begitu, penting untuk kita sentiasa bijak menguruskan masa dan aktiviti di media sosial. Penggunaan yang terkawal boleh membantu mengurangkan kesan negatif ini. Terima kasih kepada Hanim dan Harisa atas pandangan yang sangat-sangat berharga. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat memberi manfaat kepada para pendengar, dan saya berharap para pendengar tidak akan melepaskan episod yang akan datang. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat sekali lagi kepada Hanim dan Hanisa kerana sudi untuk hadir ke podcast ini. Adakah kalian berdua mempunyai apa-apa kata terakhir? Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada kita punya pengacara majlis hari ini. Sama-sama. Kepada kita punya host kerana sudi menjemput kami. Dan saya juga ingin dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana sudi menonton rancangan hari ini, dan saya harap perkara yang dikongsi ini dapat memberi manfaat kepada semua para penonton. Ya, saya juga berharap bahawa masyarakat boleh mengambil berat tentang isu ini yang sangat kritikal dalam kalangan remaja agar dapat dibendung supaya remaja ni tidak terlalu lalai dalam bermain media sosial, kerana perkara ini dapat memberikan impak yang sangat negatif kepada mereka.
Dan saya juga rasa ibu bapa turut perlu mengambil dan memainkan peranan mereka, kerana peranan ibu bapa adalah peranan yang sangat penting dalam membendung perkara ini tular. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar kerana sudi untuk menonton podcast hari ini. Dan semoga kita akan bertemu lagi untuk episod seterusnya. Bye. Terima kasih. Bye.